Start dah. Sekejap. Baru live. Sekejap lah tu. Oh, background saya ni bergerak gitu. Masih nak ujian background tu. Eh? Masih nak ujian background tu. Iyalah. Betul. Sekejap. Ya tu masih ujian ni. Di musim ni, baru ni saya tak ikat tabur gir-gir tu. Tak tumbuh. Tapi bila udara sejuk sikit, hujan sejuk, lepas tu dia tumbuh pula. Okey Datuk, ramai dah masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai daripada minggu ini, Ibn Khaldun mula masuk dalam perbincangan sebenar dan dia punya persoalan pun mulai pada hari ini mudah kita fahamlah sikit. Jadi dalam bau ni dia merewang. Saya tak tahulah guna perkataan merewang tu tak betul, tapi maknanya kira kritik orang ya. Jadi mulai pada sekarang ni al-faslul awal. Al-faslul awal minal kitabil awal. Fasal pertama daripada jilid pertama. Maknanya baru mula lah. Jadi Dr. Kamil kata dalam buku-buku dia pun dia barulah menggunakan muka surat hakiki lah. Belum ni duk guna muka surat nombor, muka surat Roman ya. Fil umranil bashari alal jumlah. Translate dulu sekat tu. Peradaban manusia secara umum. Okey. Wa fihi muqaddimatun. Ada muqaddimah lagi di sini, Pak. Okey. Al-muqaddimatul ula fi anna al-ijtima' al-insani daruri. Jadi dalam pembicaraan pertama ni, organisasi sosial atau ijtima' insani adalah satu yang harus. Maknanya kalau kita cakap biasa macam ni, dia kata keperluan kepada hidup bermasyarakat itu adalah penting. Bukan penting lah, mesti. Jadi manusia ni mesti memerlukan kehidupan bermasyarakat. Tak boleh nak hidup seorang-seorang. Wa yu'abbiru al-hukama'u an hadha biqaulihim al-insanu madaniyyun bitab'i. Ay la budda lahu min al-ijtima' alladhi huwa al-madaniyyatu fi istilahihim wa huwa ma'na al-umran. Manusia tidak boleh hidup tanpa organisasi sosial. Yang mana menurut ahli falsafah Muhammad lah. Istilahkan kota ataupun al-Madinah atau politik. Hai, tak boleh guna dah buku translate ni. Jauh pergi. Ada hal lain ke? Nantilah. Nanti kita cari. Kita nak suruh pelajar mudah ya, kita nak bagi tu. Dia madani bitab'i, bukan kota. Maknanya secara naturalnya adalah satu makhluk yang mempunyai tamadun. Al-insan madaniyun bitab'i. Jadi maknanya la budda lahu min al-ijtima'.
wa huwal madaniyah. Al-madaniyah ni civilization lah. Oh, itu yang apa tu? Mungkin ini Indonesia punya terjemahan lah. Kita Dia kata cari ya. manusia itu political secara Tak, semula jadinya. tak boleh. Mungkin dia translate, tidak direct translate pada Arab tu. Daripada horizontal. Okey. Tapi bahasa Ibn Khaldun asal bahasa Arab, ya. Wa bayanuhu, kenyataannya, okeylah, kita sementara ni kita pegang dululah. Anna Allah subhanahu khalaqal insana wa rakkabahu ala suwarihi ala suratin la yasihhu hayatuha wa baqa'uha illa bil ghidha'i wa hadahu ila iltimasihi bi fitratihi wa bima rukkiba fihi min al-qudrati ala tahsilihi illa anna qudratal wahid min al-bashari qasiratun ala tahsili hajatihi min dhalikal ghidha'i ghayra mufiyatin lahu bimaddati hayatihi minhu walau faradna minhu aqalla ma yumkinu farduhu wa huwa qutu yawmin min al-hintati mathalan فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبح وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخور هب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه الآلات متعددة وصناعها كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن تفي بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم ويحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعف. Jadi yang dimaksud dengan peradaban, Umron, sifat yang harus ada tentang organisasi sosial manusia atau peradaban ialah diterangkan oleh kenyataan bahawa Allah telah mencipta dan menetapkan bahawa manusia itu wujud dalam satu bentuk yang dapat hidup dan bertahan hanya dengan bantuan makanan. Dia memberi petunjuk kepada manusia itu kepada keperluan semula jadi, memerlukan makanan dan memberikannya kesanggupan untuk mendapatkannya. Tetapi kesanggupan manusia tidak cukup menggerakkannya untuk mendapat makanan yang diperlukan dan tidak memberi secukup makanan sebagaimana yang dia perlukan untuk hidup. Walaupun kita andaikan makanan paling minimum yang mutlak, iaitu makanan yang cukup untuk sehari, sedikit saja. Sedikit gandum sebagai contoh. Jumlah makanan itu boleh didapatkan hanya setelah melakukan persediaan seperti menggiling, mengguli, menguli, membakar. Bagi ketiga peringkat itu memerlukan perkakas dan alat yang boleh dilakukan hanya dengan bantuan beberapa tukang. Seperti kepandaian, tukang besi, tukang kayu, tukang buat tembikar. Katakanlah bahawa seorang manusia itu boleh memakan biji yang tidak dikupas. Padahal beberapa peringkat lagi adalah perlu demi mendapatkan biji-bijian itu menyemai dan menuai, menumbuk untuk memisahkan kulitnya. Setiap peringkat itu memerlukan beberapa alat perkakas dan banyak keahlian daripada apa yang dapat dikatakan tadi. Adalah di luar kemampuan seorang manusia
secara sendiri untuk melakukan seluruhnya ataupun sebahagian daripadanya olehnya sendiri. Dengan demikian, dia tidak berupaya melakukan tanpa ada kombinasi tenaga daripada teman-teman yang lain. Sekiranya dia mahu mendapatkan makanan untuk dirinya dan untuk mereka juga. Dengan cara bekerjasama, ta'awun, maka keperluan kepada bantuan beberapa orang, beberapa kali lebih banyak daripada jumlah mereka yang telah mereka dapat dipenuhi. Jadi basic ideanya dia kata manusia ni secara nature-nya tidak boleh hidup seorang diri. Okay, misalnya contohnya dia perlu pada makanan. Nak makan sesuatu tu perlu ada orang masak. Semua sekali malah kalau dia jenis suka makan barang-barang mentah pun dia perlu pada orang tanam, perlu pada ini maknanya simple idea lah. Okay. وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حضور كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. Jadi begitu juga halnya untuk menjamin keselamatan diri. Ketika Tuhan mengatur segala sifat semula jadi setiap makhluk yang bernyawa dan membahagi-bahagi berbagai kemampuan manusia. Tenaga seekor kuda sebagai contoh lebih ampuh dari kodrat yang ada pada diri manusia. Begitu juga dengan tenaga seekor keledai atau seekor lembu, tenaga seekor singa dan seekor gajah lebih berganda daripada tenaga yang terdapat pada diri seorang manusia. ولما كان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة والتراث النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك وغيره مما ذكره جالينوس في كتاب منافع الأعضاء والواحد اسكتوا اوكي. Jadi sikap ganas satu tabiat yang semula jadi pada diri setiap makhluk bernyawa. Oleh itu, Tuhan memberinya anggota tertentu untuk mempertahankan diri daripada serangan. Kepada manusia pula diberi olehnya kemampuan untuk berfikir dan tangan. Dengan bantuan kemudahan berfikir, tangan dapat digunakan untuk mencipta pelbagai keahlian. Alat pertukaran tangan ini pada gilirannya digunakan oleh manusia sebagai alat yang menolong menggantikan anggotanya yang dimiliki oleh haiwan untuk mempertahankan diri. Lembing misalnya, menggantikan tanduk yang berguna untuk menanduk. Pedang menggantikan kuku untuk melukai. Perisai menggantikan kulit yang tebal dan begitu seterusnya. Banyak lagi yang serupa dengannya
dan semua itu telah dinyatakan oleh Jalinus dalam bukunya Di Usul Fatum. فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة ولا تفي قدرته أيضا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه. Boleh sekata. Jadi tenaga yang dimiliki oleh manusia tidak akan dapat menandingi tenaga seekor binatang apapun, terutamanya binatang buas. Pada umumnya, tenaga itu tidak mencukupi untuk mempertahankan dirinya. Tidak juga keupayaan yang tidak dibantu itu cukup untuk menjadikan peralatan yang ada sebagai alat pertahanan. Sebab ianya begitu banyak dan memerlukan banyak keahlian. Adalah sesuatu yang mesti bagi manusia mendapatkan pertolongan daripada orang lain. Sekiranya tiada bantu-membantu, dia tidak akan mendapat sebarang makanan atau khasiat dan kehidupan itu tidak akan dipenuhinya. Sebabnya ialah Allah menciptakannya supaya memerlukan makanan sekiranya dia hendak terus hidup. ولما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر. Jadi begitu hanya tanpa senjata yang cukup, dia tidak dapat mempertahankan diri, maka dia boleh menjadi mangsa kepada binatang-binatang dan mati banyak kali sebelum kematian. Yang sebenar, dia bawah keadaan-keadaan itu, manusia, masyarakat itu akan lenyap. Sebaliknya jika dia bekerjasama antara satu sama lain, manusia akan memperoleh makanan untuk keperluan dan alat persenjataan untuk mempertahankan diri daripada serangan. Dengan demikian, terpenuhlah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan agar manusia dapat hidup dan spesies manusia supaya dibekalkan atau dapat terus terpelihara. Dari Datuk ada minggu lepas, orang penanya, dia tanya, teori ni lah, teori tamadun ni boleh pakai lagi? Soalan minggu lepas. Kita jawab lagi lah. Dia macam ni, bukan teori tamadun saja, teori apa pun selagi dia bernama teori. Dia tidak akan kekal selama-lamanya sebagai satu idea yang kekal. Kerana teori manusia itu akan berkembang dengan berkembangnya nilai intelektual manusia, pelajaran manusia dan sebagainya. Maka kalau kita katakan teori tamadun yang dibawa oleh Ibn Khaldun ini, walaupun kita kata tak boleh nak pakai semua, tetapi ia adalah teori yang kita warisi daripada orang-orang terdahulu. Sebab tu kita katakan kesenambungan ilmu daripada zaman dulu menjadi asas kepada pembinaan ilmu daripada zaman sekarang kepada zaman yang akan datang. Itu dia perkembangan ilmu dan intelektual itu. Jadi kalau kita nak membina sesuatu ilmu, katalah ilmu tamadun ke, dengan melupakan, meruntuhkan segala yang dulu, maka kita tidak ada satu kesambungan ilmu dan tamadun, maka ilmu yang kita binakan itu tidak ada asas.
maka dia akan runtuh. Itu kita kena mengambil kira ilmu-ilmu klasik dan nilai-nilai klasik itu tak boleh dibuang begitu saja. Macam sekarang ni dalam bidang Islam. Kita merepek sikit dalam bidang Islam sekarang ni, bila kita nak moden kan, kita kata buku-buku klasik tu tak ada guna, kita buang ke laut apa semua sekali. Tak boleh, sebab dalam tu ada ilmu-ilmu yang perlu dilanjutkan. Kita kata perlu ada kesinambungan untuk kita sekarang. Sekat itulah tangan naik kata tak boleh tu. Wa idza kana at-ta'awun hassala lahu al-qut lil-ghidha'i was-silah lil-mudafa'ati wa tammat hikmatullahi fi baqa'ihi wa hifdhi naw'ihi fa'adhina hadha al-ijtima' fa'idhan hadha al-ijtima' daruriyyun lin-naw'il insan wa illa lam yakmul wujuduhum wa ma aradahu Allah min i'timaril alam bihim wastikhlafihi iyyahum. Jadi oleh sebab itu organisasi sosial adalah satu keharusan bagi manusia. Keharusan di sini keharusan Indonesia ni. Wajiblah. Al-ijtima' daruriyun li anwa'il insani, li naw'il insani. Tanpanya kewujudan manusia tidak akan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala mahu memakmurkan dunia ini dengan makhluk manusia dan menjadikan mereka sebagai khalifah di permukaan bumi, tentulah tidak akan terhasil. Inilah artinya satu peradaban umran, objek ilmu yang diperbincangkan itu. Kita kena bagi latar belakang apa yang dia kata ni. Maknanya tujuan Allah menghantar manusia ke bumi bisarfin nazar, dengan tidak melihat apa yang kita cerita dengan iblis, dengan Adam, dengan Hawa dengan. Maknanya Tuhan hantar manusia ke bumi ini untuk memakmurkan dunia ini. Jadi tanpa ada ijtima' ataupun masyarakat, kehidupan bermasyarakat, manusia akan gagal membangunkan dunia ini. Itu yang dia kata, nak katanya. Okey. Wa fi hadzal kalam naw'u itsbat lil mawdu' fi fannihi alladhi huwa mawdu'un lahu. Wa hadha wa illam yakun wajiban ala sahibil fanni lama taqarrara fi as-sina'ati al-mantiqiyyah annahu laysa ala sahibi ilmin إثبات الموضوع في ذلك العلم فليس أيضا من الممنوعات عندهم فيكون إثباته من التبرعات والله الموفق بفضله. Ini dia masuk dalam bab mantik sikit ni. Jadi pembicaraan terdahulu adalah berhasrat untuk memastikan kewujudan objek dalam bidang yang berkenaan. Seorang sarjana tidak diharuskan melakukan kerana pada segi logiknya diterima bahawa seorang sarjana dalam ilmu tertentu seharusnya menentukan kewujudan objek pembicaraannya dalam bidang ilmu tersebut. Sebaliknya para ahli logik tidak pula melarang daripada melakukannya. Maka ianya adalah suatu sumbangan secara sukarela. Okey, ini untuk para pelajar semualah. Ibn Khaldun telah membuat satu asas perbincangan untuk menjawab satu persoalan. Apakah kewajipan, keperluan bermasyarakat itu sesuatu yang boleh dipikir berasaskan kepada logik ataupun telah ditentukan secara natural oleh Allah yang hanya kita tahu berasaskan kepada syariat. Dia telah letak satu platform. Inilah keistimewaan penulisan dia kerana dia sebelum dia kata tu dia hollow dulu infrastruktur, barulah dia meniti. Kadang-kadang kita dalam menulis sesuatu ni, kita tidak membina infrastruktur penulisan kita, tiba-tiba boom kita tulis. Jadi orang pun bingung tak nampak
ke mana kita nak bawa ni. Zaman dulu kita duk baca kita duk baca orang kritik sajak, kritik masa tu sastra kreatif ni. Jadi sastra akademik pun macam tu juga. ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم وليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم على بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون لهم عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعنوان. Jadi apabila manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan seperti mana yang kita sebutkan itu, dan ketika peradaban dunia telah menjadi kenyataan, manusia memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan menguasai mereka. Memerlukan seseorang. Bukan situ. Okey. Yang akan melaksanakan kewibawaan dan menguasai mereka kerana permusuhan dan ketidakadilan adalah watak haiwani yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang dibuat oleh manusia untuk mempertahankan dirinya daripada serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama manusia. Kerana semua mereka itu memiliki senjata tersebut. Oleh sebab itu, suatu yang lainnya diperlukan untuk mempertahankan diri daripada keganasan seorang insan terhadap yang lain. Ia tidak mungkin datang dari luar sebab binatang-binatang lainnya itu adalah tidak berkemampuan daripada segi persepsi dan inspirasi sebagaimana yang manusia miliki. Maka dengan sendirinya orang yang akan melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang daripada mereka sendiri. Dia haruslah menguasai mereka, mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka sehingga tidak seorang pun antara mereka akan menyerang yang lainnya. Dan inilah yang dimaksudkan kekuasaan, mulk atau kedaulatan. Okey. وقد تبين لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعية ولا بد له منها وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Jadi dengan demikian ianya adalah nyata bahawa kekuasaan, wibawa atau mulk merupakan watak atau tabiat khusus manusia yang secara mutlaknya adalah perlu ada. Beberapa ahli falsafah berpendapat bahawa watak itu juga dimiliki oleh beberapa jenis binatang seperti lebah dan belalang. Dapat kita saksikan bagaimana di kalangan sekumpulan lebah dan belalang itu terdapat kekuasaan dan kepatuhan kepada ketua. Mereka mematuhi dianggap sebagai pemimpin melalui ciri-ciri semula jadi dan bentuk tubuhnya. Namun, demikian makhluk selain daripada manusia semuanya terjadi berkat fitrah dan hidayat Tuhan dan bukan
sebagai fikrah atau kemampuan berfikir atau mentadbir. Seperti maksud ayat Quran, surah 20, Taha ayat 50, dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu kejadian masing-masing. Kemudian ia beri petunjuk. Maknanya nature hidup haiwan itu. Jadi haiwan ini bukan binatang saja, manusia pun dia mana haiwan juga nah. Nature hidup haiwan itu sentiasa terdedah kepada peperangan. Mula-mula kita faham manusia mesti berhadapan dengan binatang. Tetapi perbalahan sesama manusia adalah lebih dahsyat daripada perbalahan sama manusia atau manusia dan binatang. Oleh kerana itu perlu ada satu pihak penguasa. Okey tak? Maka penguasa itu bukan saja ada di kalangan masyarakat manusia, perlu dalam masyarakat binatang biasa pun ada. Cuma bezanya di kalangan binatang itu kepimpinan itu lahir secara naluri, sedangkan kepimpinan manusia lahir secara usaha. Siapa berusaha dia boleh jadi pemimpin. Syarah sikit tak apalah. Molek. Sikitlah kita dengar. Wa tazidul falasifatu ala hadzal burhan حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي وأنها خاصة طبيعية للإنسان فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك Ahli-ahli falsafah memberi sesuatu yang lebih lagi. Mereka berusaha memberikan dalil logik tentang nubuwah dan bahawa nubuwah itu merupakan satu watak yang khas dalam diri manusia. Dalam hubungan ini mereka memperpanjangkan hujah itu sampai ke hujungnya dan mengatakan bahawa manusia secara mutlaknya memerlukan kekuasaan untuk melaksanakan pengaruh mencegah. Okey. ثم يقولون بعد ذلك وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر وأنه لا بد أن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيف. Maka mereka menambah para falsafah tadi bahawa kuasa menghalang seperti itu hanya terdapat pada syariat Islam untuk diwajibkan oleh Allah dan lebih disampaikan kepada manusia oleh seorang manusia. Dia sungguh berbeza dengan seluruh manusia lain oleh keistimewaan hidayah yang dikurniakan oleh Allah sehingga dapat menyaksikan manusia lain-lainnya akur kepadanya dan bersedia untuk menerima segala sesuatu yang diperkatakannya. Akhirnya, kewujudan satu pengaruh di kalangan mereka dan ke atas mereka menjadi satu hakikat yang diterima tanpa ada sedikit pun bantahan atau perselisihan. Okay. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما ترى إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. Saranan ahli falsafah ini nampaknya tidak logis. Seperti mana yang dapat kita lihat, kewujudan dan kehidupan manusia dapat terlaksana tanpa adanya nubuwah, iaitu melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh seorang yang berkuasa dengan kemahuan atau pertolongan. Perasaan sekumpulan yang memungkinkannya untuk memaksa orang lain agar mengikutinya ke mana saja arah yang hendak ditujunya. فأهل الكتاب
والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب فإنهم أكثر أهل العالم ومع ذلك فقد كانت لهم الدول وآثار فضلا عن الحياة وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم البتة فإنه يمتنع. Jadi apa dia kata, mereka yang memiliki kitab suci, Ahlul dan kitab yang kan tu? ahlul kitab, dan yang mengikuti nabi-nabi adalah kecil jumlahnya jika dibanding dengan kaum Majusi. Majusi ini dimaksudkan dengan kaum zaman orang pagan lah ni, orang tak ada kitab daripada langit lah. Yang tidak memiliki kitab, yang tersebut merupakan bahagian terbesar penduduk dunia. Mana mereka juga mempunyai kerajaan-kerajaan dan manajemen tidak disebutkan kehidupan itu sendiri. Hingga sekarang mereka masih memiliki segalanya itu di daerah-daerah yang tidak terlalu sejuk di utara, dan manusia yang berada dalam keadaan kacau bilau, di mana tidak seorang pun yang akan melaksanakan kewibawaan itu sama sekali. Hal seperti ini adalah suatu yang tidak mungkin. Ini dalam Quran kan, ada dua istilah, al-kuffar, satu al-musyrikun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kan. Mukufar ni orang-orang yang pernah menerima kutub samawi. Tetapi musyrikun ini orang Majus ni lah, orang yang tidak pernah mewarisi mana kitab-kitab langit, gitu kan. Jadi dia buat kesimpulan di sini, wa bihadza yatabayyana dzalika ghalatuhum fi wujubin nubuwati wa annahu laisa biaqliyin wa innama mudrikuhu syar'a kama huwa madhhabus salafi minal ummati wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Dia masuk juga celeh sikit pandangan dia antara perbalahan antara orang-orang salaf dengan khalaf. Keadaan demikian membuktikan bahawa ahli falsafah itu telah melakukan kesalahan ketika mereka mengatakan bahawa nubuwah itu wujud sebagai satu keperluan. Kewujudan nubuwah tidak diperlukan menurut logiknya. Hal ini sifat yang harus ditandai oleh hukum syariat seperti yang dipercayai oleh orang-orang Islam terdahulu. Mazhab salah. Oh, Salafi. Dia dulu pada zaman Ibn Khaldun ni, dia ada perbahasan antara dua ni lah. Betul lah kita dan Salafi, Salaf dengan Khalaf ni. Puak-puak Khalaf ni, dia terima pandangan ahli falsafah. Ahli falsafah kata, kebangkitan Nabi itu adalah satu keperluan yang kita faham dengan pemikiran kita. Tanpa Nabi, manusia tidak boleh selamat dalam hidup ni. Tapi Ibn Khaldun kata itu pandangan yang tak betul. Dia kata macam mana tanpa Nabi tak boleh selamat, sedangkan orang-orang musyrikin Majus tu, orang Majusi tu, dia boleh selamat dan hebat walaupun mereka itu tidak mempunyai Nabi. Itu alasan dia. Jadi oleh kerana itu kesimpulan Ibn Khaldun bahawa kedatangan para Nabi itu sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan soal pemikiran kita. Kita tak boleh nak kata secara logiknya Nabi mesti ada untuk menyelamatkan manusia. Bukan. Tetapi kita boleh faham keperluan kepada Nabi itu melalui syarak. Tuhan yang ceritakan kepada kita bahawa tanpa Nabi, manusia tidak boleh survive. Wallahu a'lam. Hari ni pasal artikel dia pendek ya. Dia mukadimah dia ni, dia habis akan masuk pada mukadimah yang kedua minggu depan ni. Panjang sikit. Nah. Jadi kita boleh buka kepada para penadah lah.
Kalau ada soalan. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita boleh tutup. Ada siapa nak tanya ke? Luar sikit. Kalau ada soalan luar sikit pun ada. Tak apa, jangan politik. Dr. Kamil pakai 2 device ni dah. Assalamualaikum Datuk. Ya. Saya nak minta penjelasan sikit pasal kenyataan Datuk tadi berkenaan dengan kufar dengan musyrik tadi. Kita kata kufar ni dia pernah terima kitab. Tak kan? Musyrik macam majusi tak ada kitab. Kan? Jadi kalau kita tengok pada pandangan musyrik tu maknanya orang tu menyekutu ke Allah. Mungkin dia tahu pasal Allah kan. Jadi macam mana dia boleh timbul musyrik dia tak ada kitab. Susah nak jawab benda-benda tauhid. Dr. Mem boleh jawab ni. Macam mana kita boleh panggil dia tu musyrik sedangkan dia tak ada kitab? Dia maknanya tidak syirik. Tidak syirik dengan kitab. Dia kau saya bagi dululah kalau tak betul ada. Dia gini. Syirik ni tidak mesti ada kitab. Maknanya dia menyembah berhala dan sembah berhala itu lahir daripada naluri dia ataupun hati nurani dia. Maka kata Tuhan itu dia asyraka, mensyirikkan, maknanya menyengutukan Tuhan sebenar dengan Tuhan ciptaan dia. Jadi sama ada dia ada kitab tak ada kitab pun syirik juga. Cumanya kita kata dari segi istilah ni, ini musyrikun, ini kufar. Ini sebab tu dalam zaman awal tu dia beza di situ. Cuma tadi soalannya saudara Fadli tadi, maknanya bagaimana kita nak kata dia tu syirik sedangkan dia tak ada kitab. Itu soalan dia kan. Lepas tu kita dah jawab masalah syirik ni tak kira ada kitab tak ada kitab tu. Maknanya dia mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan sebenar, syiriklah. Cuma dalam istilahnya kalau dia majus atau syirik. Kalau dia bukan majus tu kufar. Kafara dia bagi tahu lah orang bidang dia ni bidang Dr. Kamil ni saya ni agak-agak lah. Lagu mana ni? Sekarang ni kita tengok macam kata orang Kristian lah. Orang Kristian itu ahli kitab. Ya. Asalnya ahli kitab ni Tuhan dia satu saja. Tapi bila dia kata Isa tu anak Tuhan, Maria tu Tuhan Ibu, maknanya orang Kristian sendiri tu walaupun dah asal ahli kitab, kan dia pun tidak syirik juga. Sama juga orang Yahudi pun ahli kitab. Tapi dia kata Uzair anak Allah, maka dia sendiri dia syirik. Orang Islam sendiri ada Quran. Tapi kalau dia kata untuk lebah dia, untuk guru dia tu, boleh menghalalkan yang haram, boleh mengharamkan yang halal. Awak dia pergi kubur, dia nazar untuk guru, jadi boleh jadi syirik juga. Maknanya ahli kitab pun jadi syirik. Kalau tak ada kitab, lagilah. Banyak Tuhan tu. Tapi berkali kufar tu lebih umum lah. Ada yang syirik, ada yang tak syirik. Sebab kufar tu maknanya dia terselindung daripada dapat hidayah. Ya, jadi saudara Fadli dia komplain, dia kata pasal apa saya menamakan masa Quran turun ni al-musyrikun tu orang-orang yang bukan Yahud dan Nasara. Sedangkan Yahud Nasara tu dia kata al-kafirun. Itu yang betul. Okey, macam mana? Ini surah Al-Bayyinah lah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita bagi orang kafir dua lah. Satu syirik, satu ahli kitab. Betul lah. Mana ahli kitab, orang ada kitab. Syirik tu orang tak ada kitab lah. Soalan macam itulah. Secara umum lah. Ayat tadi ni? Bayyinah. Surah Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi ahli kitab dikabari kufar. Ahli kitab tu
Yahudi dengan Nasrani. Dah biasanya. Wal musyrikuna tu satu jenis lain. Jadi musyrikin ni orang Majusi, Ha. semua berhala, semua bulan, semua bintang, semua sungai, semua pokok. Tapi tidak menafikan bahawa orang sekarang ni pun walaupun ada Quran syirik juga. Gitu kan? Cuma istilah yang digunakan pada zaman awal dalam Quran tu. Okey dah. Satu lagi istilah ni dia boleh berubah-ubah. Ikut zaman yang berbeza. Sebab tu sekarang kita bincang bab jihad ni, saya tengok daripada sekerah-kerah sampai senemut-nemut. Makanya ada jihad saja tu, ada macam istilah tasawuf. Istilah tasawuf tu kata tasawuf. Kalau 1000 orang menganut tasawuf, 1000 definisi tasawuf. Dia zaman Imam Syafi'i, dia kata jihad perlu berlaku pada setiap tahun. Jihad bersenjata kan? Maka pada tiap tahun dia pergilah ke sempadan tu. Kan? Untuk menyatakan bahawa dia nak pergi berjihad dengan orang kafir tu. Jadi pada masa tu. Jadi dia mentafsir. Begitulah. Okeylah. Saudara Muhammad Fadli, okey kah? Soalan lain lagi? Boleh ada. Bolehlah. Oh, Fadli tak puas hati lagi tu Fadli. Kau mana lagi tu? Acik royak tu rasa kok sikit. Macam mana? Inilah apa tu tujuan kelas kita ya. Kalau ada apa lagi kena jolok lagi lah. Kalau saya Datuk, saya pandang yang gini. Kalau kita kata dia musyrik, artinya dia menyengutukan Allah. Dia tahu Allah Ta'ala dan dia beriman pada Allah. Kemudian dia sembah pula orang lain atau pergi menyeru benda lain. Itulah kita kata dia musyrik, betul tak? Pasal dia menyengutukan Allah. Jadi kalau kita kata Majusi itu mungkin dalam konteks perbincangan Ibn Khaldun ni, mungkin Majusi itu satu masa sebelum ni dia pernah kenal Allah. Dan dia tahu. Cuma lepas pada tu dia semua hati. Maka itu mungkin kita kata dia musyrik macam orang Mekah. Orang Mekah tu tak ada Nabi lama. Lepas tu dalam keadaan dia tu mewarisi Hanif, agama Hanif tu kan. Lepas tu dia pun sesat pergi sembah berhala. Maka logik dia jadi musyrik. Pasal dia asal daripada orang pun dia kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kitab Fawzul Kabir ke macam Syahrullah kan, dia sebut macam mana keadaan orang Mekah tu begini-begini. Dalam keadaan dia beriman dan dia pun melakukan kesyirikan. Maka itu kita katakan dia musyrik. Pasal dia belum. Tapi kalau macam kata dia tak ada langsung pengetahuan pasal Allah Ta'ala. Mungkin kita kata macam Hindu ada orang Indonesia, dia tak percaya langsung kepada Allah Ta'ala. Dia mewarisi kepercayaan ke semua dewa-dewa berhala kan. Jadi hak tu pada saya kita kata musyrik pada dia tak betul. Mungkin dia kafir. Pasal dia tidak musyrik, memang dia tak percaya langsung. Dia tak percaya langsung. Betul juga. Logik juga Fadli. Logik juga tu. Tapi gini kan. Dia menyengutui Allah ni tidak mesti dia tahu. Dan tidak mesti dia pernah tahu. Kalau dia tidak taat kepada Allah tetapi taat kepada sesuatu yang lain, maka dia syirik. Dia syirik. Okey? Maknanya dia bagi dia tu dia ada Tuhan lain daripada Allah tu. Nanti kita pakai dari segi istilah tu kan. Sedangkan kafara dia menolak kenyataan yang ada dalam kitab-kitab yang pernah turun kepada dia. Jadi macam Dr. Kamil kata, dua istilah yang walaupun ada hubungan tapi agak berbeza sikitlah. Jadi sekarang ni Fadli tanya bukan tak menyentuh soal kufur tu Fadli kan? Soal syirik tu tak? Mana Fadli kata orang yang tidak pernah kenal Tuhan melalui mana-mana ajaran langit, misalnya orang Hindu, dia bila dia tak percaya ke Tuhan, tak boleh kita nak kata dia syirik. Ada? Sebab dia tak pernah kata Tuhan, tak pernah kenal Tuhan. Itu mungkin kena baiklah sikit Fadli. Syirik ni siapa saja yang menyengutukan kita sekarang ni boleh jadi syirik ya. Dan orang lain
orang native yang tak pernah ada apa. Jadi syirik juga. Cuma pada waktu itu untuk membezakan orang yang bukan Yahudi Nasara dikata musyrikun. Yang pernah ada kitab langit tu Al-Kafir pada waktu itu. Cuba argue lagi Fadli. Nak dengar ikut ni saya pun rasa seronok juga dengar apa tu. Macam mana? Dalam Fauzul Kabir dia kata apa? Dalam Fauzul Kabir biasa Syekh Allah menyebut sifat syirik ni dia muncul daripada orang yang ada agama langit asal. Baru dia muncul syirik. Kan? Adapun kalau orang yang jenis memang asal tak ada agama ataupun dia tak tahu Allah Ta'ala, itu mungkin kita tak boleh nak kata dia syirik lah. Kan? Sebab Apa kena kata apa? kafir lah. Mungkin dia kafir. Tidak lagi makna dekat kafir itu satu masuk yang lebih umum. Kan? Syirik itu khusus untuk orang yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam konteks perbincangan Fauzul Kabir itu maksudnya Quran itu turun dalam menjawab masalah persekitaran orang Mekah masa tu. Kan? Di mana orang Mekah ni digelarkan musyrikin. Pasal dalam konteks kita ni kalau dia kata musyrikin Mekah, dia Mekah dia musyrik, sebenarnya mana-mana orang yang pernah beriman dia ada potensi syirik. Kan? Jadi orang yang tak beriman tu dia tak ada potensi syirik pasal memang tak kafir dah. Okeylah, mungkin dalam konteks lain lah tu Fadli. Dalam konteks bukan realiti. Mungkin dia membicarakan tentang bagaimana manusia tu boleh jadi syirik. Itu terhenti atas falsafah dia. Dalam masyarakat Melayu ni saya nak sebut satu. Perkara boleh jadi syirik yang pada ringan lah. Pada orang pakai azimat. Kalau dia kata kerana azimat dia tu maka dia kebal. Dia tak look. Tikai pun tak look. Tetok pun tak look. Azimat dia tu sebab tak look. Itu pun syirik dah. Walaupun dia semaya 5 kali sehari. Semaya sunat. Semaya tahajud pun. Tapi kalau ada kepercayaan bahawa dengan sebab azimat tu menyebabkan dia tak look. Ni kita takut benda-benda macam ni lah. Macam orang pergi menazar di kubur-kubur. Dia kata kubur tu menyebabkan dia percaya. Dan ni zaman sekarang ni banyak berlaku ni. Sampai di Mesir sendiri pun malah puasa. Dia tak baca, dia pergi ke kubur Syafi'i tu. Dia pergi masuk duit 20 sen supaya dapat duit esok. Jadi syirik di kalangan Islam pun boleh berlaku. Itulah dalam konteks Al-Fauzul Kabir itulah. Maknanya, tapi okeylah, okey. Tak apalah dulu. Tak apalah Fadli. Balik baca balik Fauzul Kabir. Dan bacalah tafsir ayat yang sama dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Datuk Ustaz. Saya nak balik kepada tulisan Ibn Khaldun tentang dia ada satu dia cuba nak tadi kan dia kata dia cuba nak bagi ahli falsafah yang saya faham lah kan. Ahli falsafah mengatakan macam kedatangan Nabi itu adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi Ibn Khaldun deny that statement. Bagi dia kata ni betul kan saya salah lah. Ya. Dia kata sebab tak semestinya begitu. Sebab tu kita balik kepada balik kepada orang-orang yang pernah beriman kepada Allah tapi dia kufur kan. Macam Yahudi dan setengah orang Islam lah yang kufur. Dan ada juga kita katalah quote-unquote musyrikin tu. Tak apalah mana-mana pun tapi dah dia tulis musyrikin tu kita ambil sebagai musyrikin lah kan. Jadi bagi masa tu ialah tahun berapa? Tahun Mongol attack Ottoman kan? Masa Abbasiyah ke Ustaz? Dia meninggal 1400 Ibn Khaldun. Ibn Khaldun Masa Ottoman kan? Ottoman. Tapi masa tu mungkin sebab masa kita ada Hindunya kan yang agama-agama bukan Samawi kan. Dan kita ada Jepunnya kan. Macam Jepun tu maju pun dia kan. Dia ada dia punya sistem sendiri. Memang kalau kita pergi Jepun kan malah orang kata kalau kita pergi Jepun kita nampak Islam kat situ. Kan dikatakan. Tetapi kita kena faham Islam ni ialah
kalimah tauhid itu sendiri kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Even hatta orang-orang Kristian pun dia menerima Allah sahaja sebagai Tuhan, tetapi dia tak menerima Nabi Muhammad sebagai rasul kan. Maka kita tak masuk kepada orang-orang yang agama samawi lah kan. Jadi saya rasakan, dan balik kepada apa dia tadi, dia nak cakap Nabi sebenarnya bukan menyelamatkan, bermakna macam ni lah, menyelamatkan, dan dia yang saya faham yang teori, bukan teori lah, pendapat dia terawal tadi, manusia ni perlu that community, ya. Banyak kita manusia ni secara individu tidak dilahirkan memiliki semua kekuatan. Jadi mau tak mau kita kena bergantung kepada manusia yang lain untuk kita terus hidup dengan hidup, bukan nak hidup sahaja, sebab kita ni kan ada environment kita kena jaga kan, kita ada ekosistem yang kita kena jaga sebab kita khalifah kan. Jadi oleh kerana tugas melaksanakan khalifah ni bukan sesuatu yang untuk hidup sahaja kan. Jadi saya rasa maka kita tanya diri kita, apa jadi dengan tempat-tempat yang tidak diutuskan Nabi. Malah ada soalan-soalan, kalau kita masuk Google, dia kata tak ada ke Nabi dalam bangsa Cina, tak ada ke Nabi dalam bangsa Hindu kan, kat jauh sana kan. Jadi saya rasa betul lah apa yang Ibn Khaldun cuba nak cakap kan. Tapi kita kata di negeri-negeri yang tidak diutuskan Nabi itu macam mana? Siapa yang sepatutnya sampaikan sampaikan risalah Islam ini kan? Jadi jatuhlah kepada kita. Wallahu a'lam. Betul tak saya buat statement macam tu. Ginilah yang Puan Salwa tu. Saya bagi tahu konteks Ibn Khaldun nak cerita dulu. Dia simple sangat. Ibn Khaldun nak kata, saya tidak setuju dengan pandangan ahli falsafah yang mengatakan keperluan Nabi untuk umat manusia itu boleh difahami oleh akal manusia. Kerana akal manusia faham, ada Nabi, tak ada Nabi pun, macam Puan Salwa kata tadi lah, ada Nabi, tak ada Nabi pun, manusia boleh survive. Tetapi, apa yang sebenarnya, keperluan kepada Nabi untuk menyelamatkan manusia itu, kita faham melalui syariat, melalui wahyu. Tanpa wahyu, kita ingat ke manusia boleh survive tanpa Nabi. Kata Ibn Khaldun. Tapi kata ahli-ahli falsafah pada waktu itu, tanpa wahyu pun kita boleh faham bahawa tanpa Nabi manusia tidak boleh survive. Itu yang pokok perbicaraan dia. Tapi yang disebut oleh Puan Salwa tadi, betul lah tu. Maknanya orang moden ni, orang begini-begini itu dalam konteks pandangan kita sekarang, betul itu. Dan Ibn Khaldun, cumanya Ibn Khaldun nak menceritakan perbezaan pendapat dia dengan ahli falsafah khalaf pada waktu itu, tapi dia lebih terima pada pandangan-pandangan salaf yang mengatakan kita tanpa syariat yang cerita pada kita, kita tak tahu kita perlu pada Nabi. Boleh. Ya. Letak konteks sikit lah, maknanya saya tak berapa letak fakta tu dalam konteks sekarang ni. Cantik lah dia punya Dalam konteks Ibn Khaldun kata. Konteks dia dan juga pendapat Ibn Khaldun, dia bagi pendapat ahli falsafah khalaf dengan salaf. Di situ antara dua pendapat yang mana dia setuju dan mana dia tak setuju. Ya. Dah jelas. Terima kasih Ustaz. Okay. Datuk. Syekh Farid, apa khabar? Nak tanya apa? Ana ada juga orang tanya juga dalam chat tu. Bukan mukadimah ni bukan sejarah kan, insya-Allah. Tapi ana tertarik paragraf yang lebih awal, yang pertama yang Ustaz semua dah hurai, Ibn Khaldun menyatakan soal kepimpinan. Peri pentingnya
kena ada pemimpin di kalangan kita panggil insan. Ya, ya. Yang tu pada saya tertarik sangat bahawa tidak nak kena ada kewibawaan, kena ada watak yang kena berperanan begitu. Sebab tidak, manusia sama manusia, haiwan, manusia akan berbalah. Ya. Jadi tertarik dalam bab itu ialah peri pentingnya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari segi fikrah Islamiah pun, kita tak boleh mengecilkan peranan peri pentingnya kepimpinan. Ya. Mungkin nak bawa dan soal, mungkin kalau tengah terjemah dalam bentuk istilah politik, tapi istilahnya ialah kepimpinan. Maknanya dia kena ada. Kalau tidak ada ciri-ciri itu, maka tidak ada kekuasaan, tidak ada al-mulk ataupun kesultanan, tidak ada orang yang nak berusaha untuk ikhtiar membentuk diri watak dia untuk boleh memimpin, maka manusia akan hadapi masalah. Saya lihat di situlah menarik. Jadi Betul. mungkin Ibn Khaldun nak bawa perbincangan peri pentingnya kepimpinan dan bagaimana kepimpinan itu akan lahir. Kemudian chapter yang ataupun paragraf yang seterusnya ialah apa menjadi cutusan dorongan itu kepada kita ialah daripada wahyu lah, tapi pertamanya peri pentingnya kena ada. Jadi maknanya bila kita bincang Rasul bukan hanya sekadar, kalau kita bincang sekarang bukan sekadar surau saja, tapi dalam juga memimpin daulah ataupun memimpin di kalangan insan. Wallahualam. Betul. Beginilah. Bukan Ibn Khaldun sajalah. Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, dia kata kepimpinan tu satu syarat hidup bermasyarakat. Sehingga dia kata, dia quote satu hadis Nabi, sesiapa yang bermusafir lebih pada satu orang, maka seorang daripadanya mesti jadi pemimpin, mesti lantik pemimpin. Jadi ini cerita saya ni, suka, boleh cerita suka-suka boleh tak? 4-5 tahun lepas saya pergi ke Mekah buat haji lah, bawa anak dengan menantu. Kita dah haji dah dulu, bawa anak dengan menantu, saya, isteri, anak saya, menantu dan sebagainya. Maka saya kata kita ni nak pergi ke Mekah, saya nak lantik seorang pemimpin lah. Lepas tu sokonglah ke, saya pun nanti isteri saya jadi pemimpin. Untuk masa kita nak pergi haji ni, kita lantik dia jadi pemimpin. Jadi bila duduk sana nak pergi tawaf, nak pergi sa'i, nak pergi apa, kita ikut dia lah. Hati saya kata, lagu ni saya tak setuju, tapi oleh kerana pemimpin kata kita pun sama taraf, sama taraf dari segi syariat. Dia kata gini, pakai ikutlah. Siapa demam-demam pun kita ikut. Kita nakal. Maknanya dalam solat tak boleh nak sembahyang seorang kalau ada 2 orang bersolat kan. Itu penting. Sebab tu sampai ahli-ahli yang menulis tentang politik dia tu, dia kata raja tu zillullahu fil ard. Ni kadang-kadang orang kritik, tapi Islam macam tu lah. Tidak boleh hidup masyarakat Islam tanpa pemimpin. Zillullah fil ardi, bayang Tuhan di bumi. Mana tu bagi cerita sekarang. Timbul satu soalan lagi ni. Dia ada tanya lah. Oh dia pula soal. Kita bincang dah minggu lepas dengan grup Syekh Farid ni. Adakah politik itu usul atau furu'? Jadi faktor kita kata sekarang ni, orang Syiah kata imamah khilafah itu usul. Sebab tu masuk dari ilmu kala dia. Jadi orang ahli sunnah kata furu'. Sebenarnya ahli ilmu kala kita, dia jawab orang Syiah tu, dia masuk juga dalam kitab-kitab dia. Kitab ilmu kala dia tentang imamah khilafah. Jadi politik dia jadi furu' kok usul. Nak tahu jawapan kita? Nak tahu jawapan kita, usulun inda Syiah wa furu'in inda ahli sunnah wal jamaah. Itu jawapan kita. Kita tak boleh nak selesaikan perbalahan mereka itu. Kita hanya menerima realiti. Pada dulu sampai sekarang berbeza pendapat. Ya, berbeza pendapat. Sama ada ia usulul Islam atau furu'ul Islam. Tapi saya rasa dalam
dalam tulisan Ibn Khaldun ni, Hmm. paragraf yang pertama untuk menyatakan peri pentingnya kena ada dia banding kena adanya seorang atau kena watak sosok yang mengambil tanggungjawab memimpin tu, mungkin dia nak bawa nanti perbincangan pada bagaimana tamadun terwujud, bagaimana jadi tak akan wujud kalau tak ada seorang atau sekulungan yang mengambil tanggungjawab untuk in a way control lah atau memberi sikit pengarahan. Kalau tidak, dia akan jadi macam dia kata even haiwan pun ataupun haiwan pun memerlukan seorang pemimpin. Saya rasa ini mungkin kita kena amati, kerana kalau tidak kita macam konteks kita sekarang, kalau umat Islam tak bersatu, tak terarah, tidak ada jamaah, tidak ada walak pada pimpinan, maka dia akan diambil oleh sembarangan lah. Jadi saya rasa jadi mungkin untuk Ibn Khaldun, kerana dia bawa bicara kepada membinanya tamadun civilization, ketamadunan, bagaimana dia grow sampai kepada decline tu dalam mukadimah ni, saya rasa kena ada kena dimulakan dengan begitulah. Wallahu a'lam. Yang menakutkan kalau kita pergi lebih jauh, apabila kita berpecah belah tanpa pemimpin yang solid, kita semua umat Islam tu berdosa pada tiap. Itu dah yang orang sport lebah-lebah ya jatuh air mata tu, kita tak pandai nak jatuh air mata, ramai ke jerit depan kamera, depan mikrofon. Tapi maknanya itulah nasib kita. Nasib kita. Jadi 2-3 hari ni saya duk kumpul orang nak adakan satu multaqa panjang dah ni. Satu multaqa tajdid. Jadi hasil daripada kita multaqa untuk paduan ummah, kita nampak orang politik kita ni dia faham bahawa perpaduan tu penting, tetapi ada ego masing-masing. Maka kita berpendapat kita kena buat ego tu dengan tajdid, memperbaharui dia punya mentaliti, kaedah benda macam tu. Tapi nak ceritanya banyak pok datuk-datuk ni left. Super middle class ni dia lari, tosik. Tak apalah. Saya kata siapa dia yang suka duduk sini duduk, siapa dia tak suka larilah tubik left lah saya lah. Tapi nak cerita, tapi rakyat murba sangat menyokong benda-benda macam itu yang kita kena sedarkan masyarakat atas elit kita. Betul. Saya nak tambah sikit sebelum kita Fadli, ya Allah. Bagus Fadli. Tunjuk muka kat bila-bila takut tak kenal. Fadli. Tunjuk kat muka sini. Macam mana? Gini, daripada perbincangan kita pada part 1 ni maknanya Ibn Khaldun ni nak kata pada kita kepentingan ijtima' insani ni kan, tentang kita kata organisasi sosial ni kan. Dan dia sebut pada kita ada 4 poin besar dalam kita membentuk ijtima' insani ni. Yang pertama, hakikat bahawa kita manusia ni tak boleh duduk sorang-sorang, saling memerlukan. Daripada situlah sebenarnya manusia bila saling bergantung dan sebagainya, dia perlukan seorang yang menjadi pemimpin yang boleh guide dan pimpin dia untuk bergerak pada satu hala tuju. Dan situlah kemudiannya terlahirnya poin yang kedua dia, iaitu adanya mulk, kerajaan ataupun kekuasaan. Tapi kalau kekuasaan itu ada, dia tak cukup kalau tak ada poin yang ketiga, iaitu kepatuhan dan juga daulat dia pada rakyat, kerajaan daulat rakyat pada kerajaan, dan ketaatan rakyat kepada ketua dia. Jadi di situ teori 3 segi dia bagi keperluan manusia, kewujudan kerajaan dan juga soal kepatuhan dan kedaulatan itu. Dan daripada situ, tapi walaupun begitu, kalau menurut pada apa disebut ni, manusia tu walaupun 3 tu dah cukup untuk dia maju, tapi kalau tak ada hidayah, tak ada nabi, dia sesat juga jadi. Itu kita pergi ke depan lah. Setakat ni dia bagi intro segitu dulu. Kalau nak pergi ke depan Kak Fadli,
teori tu mesti dilanjutkan lagi. Bila naik raja, bila naik ketua politik, dia jadi turah. Tahu dia memimpin dengan tidak adil, dia awak nyanyi korang apa-apa semua sekali. Maka kita kena balance supaya pemimpin besar tu tidak buat zalim orang, kena balance, kena ada satu kita katakan hak asasi manusia. Dia tak boleh pergi beyond, dia tak boleh pergi lebih pada tu. Jadi kalau menyentuh masalah hukuk asasi, itu yang dalam Islam sangat mengajar, menjaga hak asasi manusia dalam apa tu kita kata dalam maqasid syariah yang 5, maqasid yang daruriyat yang 5 tu. Itu hak asasi dalam Islam tu. Kalau menyentuh kepentingan akal, menyentuh kepentingan nyawa orang, menyentuh kepentingan harta, jadi kena stop itu. Ikut lagi lah, kita menarik lagi dah Fadli. Betul. Cuma je duk kecek Kelantan lah, ramai orang tidak Kelantan ni. Kita sama-sama Kelantan, kita Kelantan. Kita orang Kelantan ni jahat tahu. Dia jumpa sama Kelantan, dia kecek Kelantan tu sampah macam orang Jerman. Okeylah. Okey, terima kasih lah. Ustaz, saya ada satu soalan untuk Ustaz Kamil, boleh tak sikit? Silakan. Saya duduk dia lah. Sikit tapi berbentuk. Ustaz Kamil, hari tu kan kita buat sesi berkenaan dengan khalifah, tajuk dia kan. Kita nak bincangkan tajuk khalifah usul ataupun furuk kan saya pun terfikir juga kan, benda ni tak kehabisan. Saya nak tanyalah peribadi pendapat peribadi Ustaz kan. Kenapa Ustaz terima ataupun boleh je kita pusingkan tajuk dia, maknanya khilafah furuk usul. Adakah benda ni patut kita bincang? Tak tahulah macam mana kan. Maknanya saya rasa macam, yalah kalau kita teruskan dengan perbincangan tu kan, maknanya macam Ustaz Datuk cuba cakaplah, saya buat satu usul cadangan sebab diorang ni yalah kita semua setuju bercakap tentang perlunya pemimpin, tapi kita ada ego. Bila kita kata mailah kita duduk sama-sama, kita bincanglah, walaupun kita tak boleh nak satu perbincangan tu tidak akan kita dapat membuat apa-apa keputusan, tapi tak apa, kita terus berbincang. Lepas tu seorang left, dua left, tiga left. Jadi kan saya rasa Ustaz Kamil kan, yang macam kita bincang malam tu kan, kita usul ke furuk, saya rasa macam alamak, ada banyak lagi benda-benda lain yang penting. Kan, maklumlah Ustaz, sorry, minta maaf. Dia timbul benda ni pasal dia ada implikasi dia. Implikasi dia, bila kita kata benda tu benda usul, benda akidah, maka dia timbullah isu kafir mengkafir dan sebagainya. Tapi kalau kata benda ni furuk, ijtihad, maka dia tak apalah nak pilih A ke B ke C pun tak bawa lah kepada soal kafir mengkafir sebab dia benda furuk. Cuma saya melihat dari sudut ni lah. Macam Qardawi kata lah. Biasanya kalau benda akidah tu usul. Kalau benda amalan tu furuk. Sembahyang sendiri tu amalan, maka dia furuk. Tetapi kalau orang kata tak wajib sembahyang, dia jadi kafir. Sebab dia tu maklum min ad-din bid-darurah. Benda yang wajib orang tahu, sembahyang tu wajib. Tapi kalau ada orang engkar sembahyang, walaupun sembahyang tu dalam kitab fiqh, kitab furuk, tapi dia jatuh kepada kekufuran. Macam puasa pun. Jadi usul-usul Islam yang 5 tu, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya tu, semua tu dia anggap sebagai benda furuk, tapi dia usul. Dia berkait dengan usul, dia berkait dengan iman, akidah juga. Jadi maknanya politik ni pun nak pilih tu lantaklah kata ijtihad lah. Tapi kalau menolak kepimpinan tu al-hakimiyah tu lillah tu, itu yang saya kutuk berasak kata Islam atau jahiliyah. Kita putih. Tapi dia jadi macam itulah. Jadi kita ni mungkin kita kata banyak warna lah, bukan kita putih sajalah. Tapi maknanya dalam itu ada kedua unsur saya kata. Unsur furuk pun ada, unsur usul pun ada. Jadi
taklah boleh sampai kafir mengkafir. Tapi kalau menolak terus hakimiyah tu untuk Allah, jadi maka itu boleh terjebak kepada kekufuran. Ini yang dibawa oleh Maududi dengan Syed Qutb tu yang berasal. Allah. Bagus juga diskusi kita ni, bagus juga ni. Yalah Ustaz, maknanya benda tu walaupun kita rasa tak adalah ni sangat, tapi benda tu jadi isu kan. Jadi Ya. dah jadi isu, mau tak mau kita kena step up dan leraikan isu itu kan. Macam mana nak lerai? Rasa sikit. Dia tak akan terlerai macam ni. Biar saya challenge sikit boleh tak? Macam ni. Siapa? Apple tak Apple. Okey. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Tutup tu dia. أشهد أن Ngaku. محمدا رسول الله Okey. Dia macam ni. Ilmu ni, dia ada ilmu untuk spesialis. Untuk orang-orang yang tinggi. Macam juga seni. Seni orang yang tinggi-tinggi ada kelas perbincangan dia. Untuk bawah ada kelas dia. Ilmu ada kelas dia untuk orang atas, ada kelas untuk orang bawah. Begitu juga makanan. Orang duk kelahi, mana sedap, mana bagus makan di restoran sekian. Saya pun tak tahu nama restoran yang hebat-hebat ni. Dengan restoran sekian. Cendol ni. Mana bagus. Tapi dalam satu filem kelakar tu, jadi restoran besar ni dia ambil cendol di apa juga lah. Di kedai apa tu, kedai tu ya. Maknanya silap Syed Qutb atau silap ulama-ulama kita sekarang. Sebab tu sekarang Syed Qutb ditolak oleh orang yang agak sederhana sekarang. Sebab dia menulis kitab-kitab, dia tidak membezakan kitab ini akan dibaca oleh orang awam ataupun orang-orang ahli akademik. Sebenarnya perbahasan itu perbahasan akademik yang mewah. Jadi orang akademik ni biar dia mewah, dia tinggi sangat, dia tak bincangkan tentang macam kalau orang jenis melawar ke, dia kata single breast ke double breast. Kita yang tak pernah pakai baju kok ni, tak pernah pakai kok ni, single breast ke double breast, kita begini. Padahal sekali tu single breast, double breast. Jadi benar-benar macam tu. Jadi kita libatkan orang awam dalam perbincangan ini akan tidak memberi arti dan tidak akan keluar dengan satu natijah. Sedangkan orang awam, dia hanya perlu berbincang, patut makan nasi ke, patut makan roti, makan ayam ke, makan daging. Kalau daging mahal, patut makan ayam. Ya benar-benar macam tu je. Itulah keilmuan Islam. Orang kata set to say. Sebab kita mewarisi ilmu-ilmu klasik Islam itu dalam satu bungkusan yang sama. Bila ulama kita buka bungkus tu, dia mula cerita ke orang kitab hikam. Sebab tu kitab hikam tu di Kelantan tu diharamkan. Kerana boleh membengongkan orang awam. Padahalnya dalam kitab hikam tu betul. Jadi ini sebab itu saya mengelakkan diri. Sebab tu saya jawab tadi usul li Syiah dan furu' li ahli sunnah wal jamaah. Jadi selesai situ ya. Jadi macam kita mari satu sajak kabur. Kita nak bincang tentang sajak satu sajak apa misalnya daripada kalangan-kalangan bukan penyajak. Mungkin dia tu sastra tapi dianya proza. Itu kami nak kata apa tu? Buka dulu. Saya dengan dia suka semua. Dia Kata anak kata Tuhan sudah mati.
Kalau cakap Tuhan dah mati, kafir lah. Dah. Nah, Kafir lah Kasim tu. Itu je cerita tu. Jadi satu malam tu saya tak lama dengan dia kena tangkap tu, dia jemput. Ada satu kumpulan jemput, kononnya lah nak betulkan pemikiran Kasim. Saya pergi tu, saya dengar. Kata dia ni tak boleh backing lagi. Saya pun, malam ni sakit perut saya nak balik. Jadi saya rugi seorang dia, okey lah. Tidak rugi masa untuk buat kerja benda lain. Tapi bagi dia, bila dia kata Tuhan telah mati itu, dalam pengukuran, Dr. Kamil, saya pergi lanjut sikit. Dalam pengukuran seorang ahli sajak, sajak apa kita panggil itu, sajak kabur, tentang apa tu, tidak ada masalah pun. Tapi almarhum Ustaz Zul bantai dia, Kasim telah kafir. Itulah, kita pun tak kata apa. Macam mana puan? Okey dah. Dia kena, ya betul Datuk. Saya rasakan sebab diorang ni banyak nak fokus kepada publik. Bila dia tak buat keputusan, nanti publik kata dia tak buat keputusan. Jadi saya rasalah orang-orang yang ada jawatan ni dia kena nampak dia kena buat keputusan tu, yang keputusan ni macam ni dia, kafir tak kafir. Kan? Dia macam ni lah. Saya nak nasihatkan kepada para ustaz kita, ulama kita. Kita kena tengok bangsa kita perlu apa. Jadi kita cakap betul-betul tentang apa yang kita perlu. Kalau kita pergi kepada yang tidak perlu, di kalangan parti-parti politik pun, masyarakat kita tak boleh nak buat keputusan. Jadi baiklah kita basic idea, basic needs yang kita nak, ini kita perlu. Jadi sekarang ni kita perlu cakap tentang kemiskinan kita, tentang kerendahan mentaliti kita, tentang pendidikan kita yang tidak setinggi orang, profesionalism kita yang tidak hebat. Kita bincang benda-benda macam tu. Kalau kita bincang tentang siapa lebih betul antara, itu susah. Jadi emosi itu datang. Jadi bila emosi datang mempengaruhi perbincangan. Jadi orang tidak akan merubah pendirian dia. Kecuali kalau dah ayat Quran, Nabi apa semua sekali itu. Wallahu a'lam, saya pun. Saya pun tak kenal sangat. Puan seluar kita tak tahu macam mana dia. Fadli dia tahulah, cakap Kelantan, dia orang Kelantan lah tu. Al-Fawzul Kabir dia tu. Betul? okey lah. Cukup hari ni. Minggu depan, okey. InsyaAllah, terima kasihlah. Saya sifatkan terima kasih kerana meneman kami membaca kitab Ibn Khaldun. Saya yang Dr. Kamil ni. Itu lah. Lepas tu kita bincang-bincang. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.